PAS tolak Hadi Awang untuk diangkat menjadi pengerusi. Jadi soalnya siapa sahabat semua, kalau kita lihat hari ini akar umbi PAS Perikatan Nasional mahukan Sanusi untuk menjadi pengerusi Perikatan Nasional. Pada pandangan saya kalau Sanusi jadi pengerusi saya sangat happy. Karena pastinya kalau Sanusi akan menjadi pengerusinya, pastinya PAS dan Perikatan Nasional akan tumbang kalah seteruk-teruknya. Karena kita tahu Sanusi ini adalah seorang yang paling hebat dalam membuat pengumuman. Apabila gagal menyalahkan orang lain, dia akan cakap tugasnya hanya tukang umum, tukang info dan sebagainya. Itulah kelebihan. Jadi itu mungkin satu pilihan yang tepat ya bagi Perikatan Nasional jika Sanusi diangkat menjadi pengerusi. Senanglah kerja kita ya sebagai penyokong kepada kerajaan hari ini. Jadi itu pandangan saya sahabat semua. Ya, tetapi berbeza pula dengan pandangan daripada pemerhati-pemerhati politik, penganalisis-penganalisis politik. Jadi siapakah yang mereka cadangkan? Ayo kita lihat ya kenyataan media ini. Untuk yang pertamanya, Sanusi pengurusi PN, cadangan menarik kata Ahmad Yahya. Ya, jadi ini adalah cadangan daripada penyokong-penyokong PAS Perikatan Nasional yang rata-rata mahukan Sanusi ya untuk menjadi menteri ataupun pengurusi Perikatan Nasional. Yaitu dia juga adalah sebagai Pesuruhjaya PAS Perak. Ya, Pesuruhjaya PAS Kedah, maafkan saya, Pesuruhjaya PAS Kedah, Datuk Ahmad Yahya menyatakan sokongan terhadap cadangan supaya Menteri Besar Kedah Sanusi ya dilantik sebagai pengurusi Perikatan Nasional yang baharu. Malah beliau turut menyifatkan cadangan yang dibuat beberapa pihak itu sebagai satu cadangan yang menarik. 1 Januari katanya 2026, saya nampak banyak pihak ya cadang Sanusi sebagai pengurusi Perikatan Nasional. Cadangan yang menarik dan saya setuju katanya ringkas menerusi laman sosial di Facebook hari ini. PAS sehingga kini belum menamakan pengganti bagi jawatan pengurusi Perikatan Nasional susulan peletakan jawatan Muhyiddin Yassin daripada jawatan itu yang telah pun berkuat kuasa hari ini. Keputusan Muhyiddin yang juga Presiden Parti Bersatu susulan kemeluk politik antara PAS dan Bersatu di Perlis yang menyaksikan pertukaran jawatan Menteri Besar. PAS sebelum ini menyatakan kesediaan untuk memimpin PN. Dengan Ketua Penerangannya Ahmad Fadli menegaskan individu berkenaan tidak semestinya Presiden PAS, tetapi pemimpin berkaliber lain yang lebih rendah jawatannya. Mungkin apa yang dimaksudkan oleh Fadli ini, Hadi Awang bukanlah pemimpin yang berkaliber. Karena itu dia mencadangkan nama orang lain. Mungkin itu yang coba dimaksudkannya, ada kemungkinan. Selain Sanusi yang juga ahli jawatan kuasa PAS Pusat, beberapa nama pemimpin PAS lain turut disebut-sebut layak dilantik untuk menjadi pengurusi Perikatan Nasional. Itu antara nama-nama lah, yaitu Timbalan Presiden Tuan Ibrahim dan juga Naib Presiden yang juga Menteri Besar Terengganu, ya Ahmad Samsuri, bukan Samsuri Iskandar, maafkan saya. Jadi itu nama-nama yang disebut dan mungkin katanya layak untuk diangkat, dilantik menjadi pengurusi Perikatan Nasional. Ya, yang dikatakan PAS layak untuk menggantikan pengurusi sebelum ini Muhyiddin Yassin yang telah pun meletak jawatan. Bagaimana pula dengan pemerhati-pemerhati politik, sahabat semua? Adakah mereka juga bersetuju dengan nama-nama yang dicadangkan ini? Ya, jadi apabila mereka menyatakan PAS sedia ganti Muhyiddin pimpin Perikatan Nasional, calon-calonnya, mari kita lihat. Susulan peletakan jawatan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Perikatan Nasional, spekulasi kini memuncak bahwa PAS bersedia mengambil alih kepimpinan gabungan tersebut. Setakat ini, Parti Islam itu berdiam diri mengenai siapa dalam kalangan pimpinannya atau pemimpinnya yang menggantikan Muhyiddin yang menerajui PN sejak gabungan itu ditubuhkan pada tahun 2020. Kebiasaannya individu yang memimpin gabungan turut menjadi calon Perdana Menteri Perikatan Nasional bagi pilihan raya umum yang ke-16. Namun perkara itu bukanlah satu peraturan mutlak. Bagi mungkin besar kemungkinan siapa pengurusi yang akan dilantik adalah Hamzah Zainuddin. Dan pada pilihan raya nanti mereka akan menamakan Muhyiddin sebagai
calon Perdana Menteri. Mungkin itu permainan yang akan mereka mainkan, sahabat-sahabat semua. Hari ini mereka cuma gantikan Muhyiddin sebagai pengurusi untuk mengaburi ya tujuan dan juga matlamat mereka. Mungkin itu pada pandangan saya. Malaysia kini meneliti beberapa calon utama dan sebab mereka dilihat layak. Semalam seorang pemimpin bersatu yang tidak dinamakan sambil menafikan kabar angin bahwa gabungan pembangkang berada di ambang perpecahan, memberitahu Malaysia kini bahwa PAS berkemungkinan besar akan menarajui Perikatan Nasional. Jadi melihat kepada barisan kepimpinan PAS, presidennya Hadi Awang mungkin tampak sebagai pilihan paling jelas. Namun dia kini berusia 78 tahun dan pernah menjalani satu prosedur perubatan melibatkan jantungnya pada Jun lalu. Isu kesehatan Hadi bukanlah perkara baru. Pada Februari tahun lalu, pembantunya memaklumkan bahwa ketiadaan ahli parlimen Marang itu adalah daripada istiadat pembukaan Dewan Rakyat disebabkan pemulihan daripada masalah kesehatan serta rawatan susulan. Mungkin itu alasan lah dia ini seringkali tidak datang. Dan juga antara individu yang paling banyak ponteng di parlimen. Ya mungkin dia lihat pembukaan itu tidak penting lah ya. Itu pandangan saya. Pada masa yang sama Mursidul Ampas Hasim Jasin pula dipetik sebagai berkata, dokter menasihatkan Hadi supaya tidak melakukan perjalanan susulan masalah jantung dan beberapa penyakit lain. Hadi juga telah menolak dirinya sendiri sebagai calon Perdana Menteri. Ya, apabila dia berkata dalam satu sidang media semasa Muktamar PAS pada bulan September lalu bahwa pemimpin perlu sehat dan berusia bawah 70 tahun. Jadi dia tidak layak lah. Dia tolak diri sendiri. Dia memang tidak layak lah. Kalau cakap sembrono, cakap kosong, itu dia punya kepakaran. Walaupun menjadi calon Perdana Menteri PN tidak semestinya bermakna mengotori gabungan. Hadi dijangka menyerahkan peranan itu kepada pemimpin yang lebih muda. Satu pilihannya mungkin ialah timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim, Tuan Man. Ini yang saya katakan tadi. Mungkin mereka akan memilih pengurusi Perikatan Nasional, tapi pengurusi itu tidak semestinya dicalonkan sebagai calon Perdana Menteri. Siapa calon mereka? Mungkin kembali kepada Muhyiddin Yassin. Ya, itu permainan mereka. Semasa Muktamar Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi menamakan Tuan Ibrahim sebagai pilihan pertama untuk jawatan Perdana Menteri, menandakan popularitinya di dalam parti. Dalam parti populer, tapi di Malaysia tidak. Ahli Parlimen Kebangkitan itu juga merupakan timbalan pengurusi PN, justru kenaikan pangkat dilihat sebagai satu langkah yang munasabah. Dia yang berusia 65 tahun pada Agustus lalu turut memenuhi syarat umur yang disebut tadi. Ya. Satu lagi kelebihan Tuan Ibrahim katanya pengalamannya dalam pentadbiran persekutuan apabila dia pernah berkhidmat sebagai Menteri Alam Sekitar. Ya, tahun 2020 hingga 2022, 2 tahun lah. Tapi apa sumbangan yang dia buat, apa yang dia lakukan tidak ada, gagal. Adakah itu satu sumbangan yang baik? No, itu bukan satu ukuran yang sebenarnya. Itu adalah satu kegagalan. Dia juga dilihat mempunyai penerimaan baik dalam bersatu apabila bekas ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti itu, Wan Ahmad Faisal, berkata general bahwa hubungan baik Tuan Ibrahim dengan Istana Pahang menjadikan calon Perdana Menteri yang ideal. Satu lagi nama yang sering disebut dalam kalangan pemimpin PAS yang potensi memikul tanggung jawab besar ialah Menteri Besar Terengganu, Ahmad Samsuri ataupun Dr. Sam. Samsuri yang lebih dikenali sebagai Dr. Sam telah mengetahui Terengganu sejak 2018 selepas memenangi kursi Dewan Undangan Negeri Ru Rendang dalam penyertaannya pertama dalam politik. Dr. Sam dikatakan menjadi calon sesuai jadi pengurusi ataupun calon Perdana Menteri. Tapi kalau kita lihat rekod pentadbiran beliau di Kelantan, sangatlah gagal sahabat semua. KDNK, ya cukup-cukup makan. Bayar penjawat awam, bagi bonus pun tidak mampu. Malah minta dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Pusat. Adakah itu satu keyakinan untuk beliau diangkat menjadi Perdana Menteri? Tidak sahabat semua. Boleh jauh-jauh, boleh belah. Naib Presiden PAS berusia 50 tahun itu mulai mendapat perhatian sebagai calon pemimpin nasional. Seawal Desember 2023 apabila bekas Perdana Menteri 2 kali Mahathir berkata dia mempunyai kelayakan untuk menjadi Perdana Menteri. Mahathir ini dia akan cakap siapa yang layak, ya. Layak katanya, layak untuk dipijak. Itulah ya apa yang seringkali dilakukan oleh Mahathir, ya, memijak semua orang supaya dia nampak dialah yang paling hebat dan sebagainya. Jadi ketika itu timbul spekulasi PN sedang mempersiapkan Samsuri sebagai calon Perdana Menteri. Tapi akhirnya sahabat semua, apakah ianya berlaku? Tidak, malah ditolak dan tidak pun diterima oleh keseluruhan rakyat Malaysia. Karena kita tahu PAS, mana-mana calon daripada PAS sekiranya jadi Perdana Menteri akan dikuatiri negara kita ini akan mengalami keadaan yang lebih tenat
sakit dan sebagainya. Sebagaimana mereka memimpin di Terengganu, Kelantan, Kedah, dan akhirnya Perlis yang tumbang karena kegagalan pemimpin PAS, ini tidak menunjukkan kelayakan mereka untuk menjadi calon Perdana Menteri. Mereka mungkin boleh jadi menteri besar yang hanya duduk memegang jawatan tapi tidak tahu melakukan apa-apa. Ya, pelaburan kalau bukan dari kerajaan pusat tidak ada yang masuk. Ya, kalau tidak meminta dari kerajaan pusat untuk membayar bonus penjabat awam pun mereka juga tidak mampu. Jadi adakah itu satu kelayakan? Tidak, sahabat-sahabat semua. Tentu tidak. Itu pandangan saya. Alright. Jadi itu saja sedikit perkongsian. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, ya Anda berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.